Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bab 7, membina kesejahteraan negara. Subtopik 7.1, perpaduan dan integrasi nasional. Standard pembelajaran 14.1.1 menyatakan usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional. K 14.1.8 menjelaskan peranan pemimpin dan rakyat dalam memastikan kemakmuran negara. Okey, kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Pertama, menjelaskan pemahaman berkaitan dengan usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional. Kedua, menerangkan latar belakang hubungan kaum. Ketiga, menghuraikan langkah-langkah memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Keempat, menghuraikan peranan pemimpin dan rakyat dalam memastikan kemakmuran negara. Okey, sebelum kita teruskan tajuk hari ini, jom kita lihat video ini. Perpaduan dan integrasi nasional. Pembinaan negara Malaysia berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Elemen ini menjadi asas kekuatan negara kita yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum. Sejarah hubungan kaum di negara kita telah wujud sebelum zaman penjajahan lagi. Hubungan kaum terus diperkukuh selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Maksud perpaduan dan integrasi nasional. Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza. Kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip hukum negara. Perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Perkhidmatan Feri Malaysia yang dikenali juga sebagai Kruz Muhibah telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1986 bertujuan mengintegrasikan penduduk di semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Okey, maksud perpaduan dan integrasi nasional. Kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Maksud perpaduan kaum. Rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Rakyat memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Seterusnya, maksud integrasi nasional. Satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Rakyat ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Seterusnya, kita lihat latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum. Antaranya, kesan pentadbiran,
kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan dan akhir sekali fahaman politik. Seringkasnya, kesan dasar British dibahagikan kepada 4, iaitu pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan dan fahaman politik. Kita lihat ya, kesan dasar British dari segi pentadbiran. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 dengan memperkenalkan sistem residen, membawa masuk pekerja dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera menjalankan kegiatan ekonomi tradisional di kawasan luar bandar. Kesannya, kita dapat lihat, keadaan ini menyebabkan semua kaum terpisah. Berlaku kerenggangan hubungan kaum, menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, kesan dasar British dalam kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberikan tumpuan kepada ekonomi dalam perlombongan biji timah, perladangan getah. British mengabaikan kegiatan ekonomi di kawasan luar bandar yang hanya menjalankan penanaman padi dan pertanian tradisional yang lain. Kesannya, kita dapat lihat, kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum, kurang interaksi antara satu sama lain, wujud jurang ekonomi yang tidak seimbang, berlaku pemisahan dari segi pertempatan. Kaum Cina tinggal di lombong-lombong, kaum India di ladang-ladang getah, manakala kaum Melayu di luar bandar. Okay, kita lihat dari segi sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernacular, iaitu vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris. Sekolah vernacular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernacular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Kesannya, kita dapat lihat, pendidikan vernacular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Seterusnya, pahaman politik. Kesannya, dasar British dalam aspek pahaman politik, polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan, menyebabkan penubuhan parti-parti politik yang berasaskan kaum. Parti-parti ini memperjuangkan isu kaum masing-masing, iaitu bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Kesan daripada pahaman politik mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Seterusnya, apakah usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi nasional? Kita lihat dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dalam bidang politik, iaitu ditubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Kedua, rukun negara diperkenalkan sebagai ideologi negara. Ketiga, Majlis Muhibah Negara ditubuhkan pada 18 Julai 1969, iaitu menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum. Keempat, menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Kelima, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Keenam, Majlis Perundangan Negara telah dibentuk itu pada 29 Januari 1970. Dengan ini dapat mewujudkan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Seterusnya, memperkasakan perpaduan dalam aspek ekonomi. Meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Kedua, memperkenalkan dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional. Ketiga, rancangan pembangunan tanah diperkenalkan untuk menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Keempat, zon perindustrian diperkenalkan, iaitu memajukan industri.
Contoh di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Dengan ini mempercepat proses integrasi nasional. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Seterusnya, aspek sosial, iaitu memperkenalkan Akta Pendidikan 1996 dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan, iaitu Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatankuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik. Kedua, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa Pustaka DBP bagi menyebarluaskan penggunaan bahasa kebangsaan. Ketiga, mewujudkan satu budaya kebangsaan, iaitu membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Keempat, menggalakkan pelibatan dalam sukan, iaitu mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Yang kelima, memperkenalkan rukun negara, iaitu tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Okey, seterusnya, mari kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan berkaitan subtajuk 7.1 berpandu secara kaedah visual. Okey, soalannya, terangkan peranan pemimpin dan rakyat dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional demi kemakmuran negara. Okey, kita lihat gambar yang pertama, iaitu gambar bunga raya, iaitu bunga kebangsaan kita. Di sini menghayati rukun negara. Okey, ada 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Gambar seterusnya. Okey. Baik, menghayati 5 prinsip rukun negara tadi dapat mewujudkan keharmonian kaum. Seterusnya, gambar yang kedua ialah berkaitan dengan pelabuhan. Okey, mempelbagaikan sektor ekonomi dalam sektor perindustrian dan juga perdagangan. Yang ketiga, gambar yang ketiga ialah kebudayaan pelbagai kaum. Jadi, kerajaan telah mewujudkan membentuk dasar kebudayaan kebangsaan untuk membentuk perpaduan kaum. Akhir sekali, akhir sekali ialah peranan kewibawaan, peranan pemimpin-pemimpin dalam memperkukuh perpaduan. Dengan adanya peranan pemimpin, negara kita hidup aman dan makmur sehingga kini. Kesimpulannya, pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih.